Satu perintah daripada Al-Quran. Orang yang tak mau ikut perintah Al-Quran, dia sebenarnya tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa pasal yang kita nak ikut? Jadi kita pasti, kita yakin ulama-ulama membawa kita kepada jalan yang benar. Maka kita tekad mulai daripada sekarang, dulu, kini dan selamanya akan sentiasa memberi pertolongan kepada Jamaatul Islam agar tertegak dan kembalinya Islam sebagai dustur di dalam negara ini. InsyaAllah kita berjumpa di lain kali. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Takbir, takbir, takbir. Aku nak pergi duan ni mana ni? Tok laki kata aku nak pergi kat Ning, bini kata nak pergi kat Nung. Akhir-akhirnya dah pergi orang tengok Gusti. Pasal apa? Pasal bini nak pergi takut jatuh, suami nak pergi alun naik, putusannya kerak-kerok belaka dah pergi duduk di rumah. Semalam seorang dia bertanya dalam suatu sesi kuliah Maghrib, dia bertanya, boleh ke tak ni penceramah menyebut tentang keburukan pemerintah, tak berdosa ke? Padahal yang berceramah itu ustaz-ustaz. Apa hukumnya? Iaitu berceramah, dalam ceramah diselit atau disebut perkara-perkara yang buruk tentang pemerintah. Saya percaya soalan seperti ini memang banyak berkisar di sekitar kita, dan kadang-kadang kita pun confuse, boleh ke tak ni berceramah menyebut keburukan pemimpin dan sebagainya. Sebab ada orang kata ada betul tu, bila sebut keburukan sudah tentu tidak betul. Dia kalau yang agama ni semua kena sebut yang baik belaka. Baik, yang sebenarnya kita memang dianjurkan untuk berkata perkara-perkara yang baik ataupun diam saja. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut aw kama qala. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun diam saja. Maksudnya pada asalnya kita disuruh oleh agama berkata yang baik-baik. Tetapi kata ulama-ulama, apabila kita menyebutkan keburukan seseorang itu demi kebaikan bersama, maka perkataan yang menyebut buruk itu juga termasuk khairan, benda yang baik. Umpamanya kita dibenarkan bercerita tentang keburukan suami kita sendiri. Kepada siapa? Kepada jiran-jiran tak boleh. Kepada tuan qadi, pejabat agama dan sebagainya, untuk kita mendapatkan nasihat dan sebagainya dalam masalah yang berlaku antara suami isteri, itu dibolehkan oleh syarak. Kita boleh cerita. Dan yang kata haram cerita keburukan suami kita sendiri, tu cerita ke jiran, cerita wak benda. Tak boleh sebut buruk suami kita, tak ada faedah sebut ke jiran. Bila dia kata muak kira tu lelaki ku bahasa bodoh. Orang puan le ni, nampak dalam bulan 800 bulan bodoh lagi. Dah boleh gitu. Dan yang boleh ni tujuan kebaikan. Isteri pergi report kepada qadi, pejabat agama, nak beritahu supaya pejabat agama kaunseling, nasihat suami dia. Tak payah nak pakoh ke, tak semayang ke, berjudi ke, minum arak ke, isyak dadah ke. Jadi isteri boleh cerita keburukan, tak ada masalah. Pasal apa boleh dah? Kan tak boleh berkata yang tidak baik. Untuk kebaikan, untuk islah, maka dibenarkan. Maka kita para penceramah, ustaz-ustaz,
menyebut tentang keburukan pemimpin bukan tujuan untuk menambah buruk, tetapi menyedarkan orang supaya tidak terpedaya ataupun tertipu ataupun terikut-ikut. Kita dah tahu rahsia benda-benda yang tidak baik, maka kalau kita biar dak khabar korang, jadi berdosa kita. Maka menyatakan keburukan pemerintah yang memang buruk sungguh dibenarkan oleh syarak dengan tujuan yang baik. Macam orang sebelah rumah kita, dia ada anak dara, kita pun tengok ramanya kereta 2-3 buah mari malam ni, buat benda ke nak masuk Minang. Kita pun tengok Minang lah ni, orang muda ada suruh. Tengok orang muda hak minta anak dara sebelah rumah kita ni, aku kenal ni, dia ni bapak nipu sangat ni, habis tanah-tanah orang, nah, dengan gok-gok orang habis, dengan rumah-rumah orang ni tipu belaka, kenal sangat lah. Pi kuda pakai tolak cupok, kenal sangat. Maka ada ulama berkata wajib kita kena beritahu rumah sebelah, kena cerita keburukan dia tu kepada keluarga si perempuan ni, supaya mereka mengambil tindakan. Sebab dia dah tahu, kita kena khabar, wajib betul. Sebab kita kenal keluarga dia dah, keluarga dia tengok dah molek sangat ni, macam pegawai dah. Dah kaki curi, kaki propok, tokan dia pergi Minang nak bawa skul rebar, dia ke pauti pinggang. Nah, taruh lah tu. Lapu-lapu becek, topeng-topeng dah akal. Kalau bakar topeng, ada warna tu. Mari dalam keadaan comel lah. Itu terpedaya orang. Batu bercakap molek, pakaian molek, kenderaan molek, rakyat pun dengar, mula-mula betul sungguh bagus ha. Memang pembangunan sungguh ha. Kita kena sokong lah, kena sokong. Bro, habis licin tanah-tanah, lenggok saja je. Dia puan tak ada apa-apa lah. Balik kapau. Kita boleh cerita ni, saya kenal sangat ni hak lelaki tadi mari buat apa ni. Nah, dia kata masuk Minang lah. Dah jawab dah jadi. Dah jawab lagi. Wih tepuh seminggu. Dah gua ni cerita pula ni, awang mari. Dah saya kenal sangat ni, bapak-bapak ni penyamuk habis licin harta orang ni, kenal sangat ni. Tubik masuk lokak ni. Oh gitu pula. Tu kita kena royak. Kita bukan kata suruh putu. Kalau ditunang dah tak, cuma wajib beritahu keburukan demi nak menyelamatkan satu orang perempuan. Tu baru seorang. Dah kalau menyebut keburukan beberapa orang nak menyelamatkan jutaan umat manusia, maka lebih daripada wajib lagi sebut keburukan. Betul tak? Oh terima kasih lah Mok Cik ni khabar awang mari tolong khabar gitu. Mok Cik ingat ke comel dah lah mari dengan pakar talita tekok, dengan pakar seluar offside. Ayah dia dah dang pakar seluar. Comel benar dah, gitulah dah. Siang pula ke anak ambil mek. Itu dah jadi dah. JKK. Dah ni nak khabar aja hak pula. Dah kita khabar ke Mak Cik dah saya dah nikah lagi. Tak ada apa-apa. Maknanya menceritakan keburukan bukan kerana peribadi nak memburukkan tubuh badan dan sebagainya. Kerana nak menyatakan kebenaran, nak menyelamatkan manusia takut-takut terpedaya kepada